Sebelum ini dalam perbentangan bajet 2024 yang telah pun dilakukan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan telah mengatakan bahawa ada penambahbaikan kenaikan amaun untuk bujang STR 2024 daripada RM350 menjadi RM500. Manakala untuk kategori isi rumah sehingga maksimum RM3,700. Itu apa yang diperkatakan. Tetapi apabila saya makan dilakukan di portal bantuantunai.hasil.gov.my untuk STR 2024 menunjukkan amaun untuk bujang masih lagi kekal RM350. Manakala untuk STR isi rumah masih lagi kekal setinggi RM2,500. Jadi ramai yang merasa tertipu dengan apa yang telah pun diumumkan sebelum ini dan menantikan penjelasan, menunggukan penjelasan. Jadi dalam video pada kali ini, Amin nak memberi sedikit penjelasan berkaitan dengan perkara ini, bagaimana daripada RM350 sebelum ini yang sekarang ini masih kekal RM350 tetapi telah pun diperkatakan menjadi RM500 ada kenaikan oleh Perdana Menteri. Begitu juga dengan isi rumah sebentar tadi. Jadi jom kita saksikan penjelasan ini agar memberi pencerahan kepada mereka yang mungkin masih lagi keliru berkaitan dengan perkara ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Amin pasti sekarang ini ramai yang merasa kecewa, rasa tertipu dengan apa yang telah pun diumumkan sebelum ini setelah melihat mengetahui kebenarannya berkaitan dengan perkara ini untuk STR 2024. Okey, harus diingatkan ada penjelasan sebenarnya berkaitan dengan perkara ini. Sebagai contoh untuk bujang tadi yang diperkatakan ada kenaikan ke RM500 untuk STR 2024. Mungkin cara penjelasan dilakukan oleh Perdana Menteri itu sedikit mengelirukan kerana amaun asasnya STR 2024 masih lagi kekal RM350 kepada golongan bujang berumur 21 ke 59 tahun ini. Cuma ada penambahan kepada mereka ini dalam bentuk SARA ataupun sumbangan asas rahmah sebanyak RM150. Tapi harus diingatkan SARA ini bukan diberikan secara tunai tetapi dimasukkan ke dalam MyCard yang mana nanti penerima-penerimanya boleh menggunakan RM150 dalam MyCard itu untuk membeli barang-barang keperluan asas. Ada 10 kategori sebagai contoh untuk tahun 2023 di kedai-kedai yang telah pun disenaraikan. Nanti hanya tunjukkan MyCard itu untuk membuat pembayaran dan haruslah membuat pembelian tidak melebihi RM150. Jadi itu konsepnya, tambahan RM150 yang mana daripada RM350 campur lagi RM150 ini dalam bentuk SARA menjadikan jumlah keseluruhan RM500. Jadi penambahan itu sebenarnya bukan daripada segi STR tetapi daripada jumlah STR campur SARA. Mungkin cuma penjelasan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan sebelum ini menyebabkan ramai yang keliru kerana Perdana Menteri hanya menyebut ada penambahan STR. Tetapi sebenarnya penambahan itu bukan dalam bentuk STR tetapi dalam bentuk SARA. Begitu juga dengan kategori isi rumah. Okey, kategori isi rumah jumlah untuk STR 2024 masih lagi kekal, tiada perubahan dengan STR 2023. Kita ambil contoh kepada isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah tidak mempunyai anak kekal RM1,000, 1 ke 2 orang anak kekal RM1,500, 3 ke 4 orang anak kekal RM2,000, 5 ataupun lebih orang anak kekal RM2,500. Tetapi untuk mereka ini sebenarnya dipecahkan kepada 3 kategori penerima SARA lagi nanti. Bermakna selain daripada menerima jumlah yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, mereka juga akan menerima SARA. Bezanya berapa jumlah yang mereka akan terima. Kalau katakanlah mereka dikategorikan sebagai miskin tegar ataupun miskin, mereka akan menerima SARA sejumlah RM1,200 dipecahkan setiap bulan RM100 selama 12 bulan dimasukkan ke dalam MyCard mereka. Jadi itu untuk mereka yang dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Selain daripada itu, untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah ini, kalau mereka tak dikategorikan dalam miskin tegar ataupun miskin, mereka hanya akan menerima tambahan SARA sebanyak RM300 saja. Ingat tu, ada 3 golongan berbeza yang akan menerima amaun yang agak berlainan. Untuk yang dikategorikan sebagai miskin tegar dan miskin, RM1,200 SARA.
untuk mereka yang dikategorikan selain daripada itu menerima RM300. Begitu juga dengan kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 masih lagi kekal amountnya, tidak mempunyai anak RM500, 1 ke 2 orang anak RM750, 3 ke 4 orang anak RM1,000 dan terakhir 5 ataupun lebih orang anak RM1,250. Mereka ini juga sebenarnya sama seperti yang diberitahu sebentar tadi tambahan SARA itu. Kalau mereka dikategorikan sebagai miskin ataupun miskin tegar, ya Imi rasa tidak ada dalam golongan ini kerana mereka ini adalah M40. Jadi mereka ini pasti akan menerima tambahan SARA sebanyak RM300 sahaja untuk tambahan SARA selain daripada amount yang dinyatakan sebentar tadi. Okey, untuk bujang seperti yang dinyatakan sebentar tadi, RM350 dalam bentuk STR, kemudian RM150 dalam bentuk SARA. Begitu juga dengan bujang warga emas, jumlah keseluruhan untuk STR mereka RM600 kekal, akan ada tambahan RM150 dalam bentuk SARA. Jadi itu dia tadi penjelasan berkaitan dengan penambahan amount yang telah pun diperkatakan sebelum ini, yang sebenarnya penambahan itu bukan penambahan dalam STR tetapi penambahan dalam bentuk SARA ataupun sumbangan asas ramah yang mana bukan berbentuk tunai. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.